Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua wartawan. Kita teruskan untuk isu yang kedua. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Zulfikar Abdul Mijan. Muhammad Zulfikar bin Abdul Mijan, selaku Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri Sabah. Kita nak mengetengahkan isu yang kami kira dan saya kira sangat penting diketahui oleh rakyat lah, yaitu isu tentang saya mengambil kenyataan ianya satu penyelewengan dan penindasan kepada anggota tentera laut Diraja Malaysia yang diistilahkan sebagai skim apprentices TLDM. Skim apprentice TLDM dalam bidang diploma teknologi marine. Untuk mengetahui wartawan sekalian, pada tahun 2005 TLDM telah mengadakan skim DTM, yaitu kerjasama di antara TLDM dengan UTM, di mana program ini diberikan diploma teknologi marine, dan setiap anggota, setiap pelatih ditanggung oleh Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia maknanya duit rakyat lah. Satu pelatih 32,000 selama 3 tahun. Per semester 8,000. So 3 tahun ada 6 semester. Itu fakta yang pertama. Yang anggota yang terlibat seramai lebih kurang 1,000 orang yang terlibat. Dan dalam kontrak yang dijanjikan dalam dasar program ini, tuan-tuan boleh tengok, mereka akan dikursuskan selama 3 tahun dengan UTM, Universiti Teknologi Malaysia di Skudai. Selepas 3 tahun mereka akan diperjawatkan di kapal-kapal. Kapal ini dipanggil sebagai kapal PV, pecah vessel, yang telah diumumkan oleh kerajaan untuk dibuat sebanyak 27 buah. 27 buah. Mana tadi dia punya? Ada 27 nama kapal ini yang sepatutnya siap. NGPV, iaitu New Generation Petrol Vessel, yang telah diumumkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. 27 buah kapal ini, daripada 27 buah kapal yang hanya siap 4 buah saja, iaitu KD Kedah, KD Pahang, KD Kelantan, KD Terengganu. 4 kapal ni saja yang siap daripada 27 buah. So kita mempersoalkan 23 buah kapal kemana pergi. Ini insyaAllah kita akan serahkan dokumen-dokumen penting ini kepada ahli Parlimen Jerai, Ustaz Firdaus, dan beliau akan bawa ke Parlimen. Dan kita sendiri pun insyaAllah sekiranya diizinkan kita akan ke Parlimen juga untuk kita buat sidang media sekali lagi. Sebab ini adalah satu penyelewengan besar duit rakyat. Itu disebut tadi tu 1,000 orang. Okey, apa yang menjadi masalahnya sekarang ini, seramai 1,000 orang ini ditindas dan mereka dikehendaki berhenti awal daripada perkhidmatan. Untuk pengetahuan wartawan sekalian, setiap anggota tentera yang berkhidmat dalam tentera, dia mesti servis 10 plus 1 plus 2, 13 tahun paling tidak kontrak. Jadi skim apprentice ini mereka telah seleweng, mereka telah buat penindasan. Anggota berhenti bawah 10 tahun. Tidak ada dalam sejarah TLDM ataupun tentera di Malaysia berlaku perkara sedemikian ini, sedemikian rupa. Oleh kerana mereka gagal menyiapkan kapal tadi, 27 buah kapal tadi gagal disiapkan, akhirnya anggota-anggota yang hampir 1,000 orang ini ditempatkan di unit-unit kecil tanpa diberikan pangkat dan gaji yang sewajarnya. Mereka semuanya graduate daripada UTM, tetapi mereka tidak diberikan perjawatan dan juga pangkat yang seperti yang dijanjikan dalam skim yang mereka lakukan ini. Okey, beberapa permasalahan yang berlaku kepada anggota yang berhenti. Saya ada senarai yang setakat ini anggota yang telah berhenti, mereka dipaksa untuk mengisi borang ini. Ini juga kita soal lah, insyaAllah kita akan bagi kepada ahli Parlimen Jerai. Ini borang mengatakan, dia kata persetujuan tidak mengambil tindakan undang-undang berkaitan permohonan pemberhentian awal dari perkhidmatan tentera laut Diraja Malaysia sebanyak 2 salinan. Jadi kita bertanya kepada Datuk Seri Najib, mantan Menteri Pertahanan, kenapa perlu isi borang kalau kita buat BSS?
Maksudnya kalau tuan-tuan di kilang-kilang di bank-bank pun, kalau bank bermasalah dari segi dia punya lebihan staf, lebihan pegawai, dia mesti berikan tawaran tanpa mengisi borang, tidak mengambil tindakan undang-undang. Bermakna di sini ada masalah, ada problem di peringkat pengurusan TLDM, di bawah kerajaan Datuk Seri Najib lah, di bawah kerajaan Barisan Nasional. Anggota terpaksa menandatangani borang ini supaya mereka tidak mengambil tindakan undang-undang. Jadi kita mempersoalkanlah borang ini. Kenapa perlu anggota yang nak berhenti daripada perkhidmatan perlu menandatangani borang persetujuan tidak mengambil tindakan undang-undang. Dan untuk pengetahuan wartawan sekalian, saya sendiri adalah bekas anggota yang terlibat ini. Saya bukan sekadar Ketua Penerangan Pemuda PAS, saya juga bekas anggota yang terlibat, dan saya telah mengambil tindakan undang-undang mahkamah di bawah guaman Rakbil Singh & Co. Dan tindakan ini kita buat saman kepada kerajaan Malaysia dan juga Panglima Tentera Laut. Akhirnya saman ini ditolak. Hakim Kota Kinabalu tolak. Ini dia punya bukti yang kita ada lah. Ditolak kita punya permohonan oleh kerana kita tidak tahu. Bila kita tanya peguam kata kena bawa ke mahkamah lebih tinggi. Sebab itu kita buat sidang media. Maknanya kita dedahkan kepada media, ini adalah satu penyelewengan dan penindasan kepada anggota Tentera Laut yang terlibat. Seramai 1,000 orang. Mereka ini semua anak-anak tempatan, anak-anak Sabah, anak Sarawak, anak-anak Semenanjung, anak-anak Melayu. Akhirnya sekarang ini untuk makluman wartawan sekalian, 200 anggota sudah pun diberhentikan bawah 10 tahun. Mereka ini memiliki diploma teknologi marine daripada UTM yang dikursuskan oleh TLDM dengan UTM tadi. Mereka dikhususkan selama 3 tahun. Dan mereka diberhentikan tanpa pampasan yang sewajarnya. Maknanya kalau di kilang-kilang, di bank-bank, kalau ada mereka menawarkan untuk pemberhentian, mereka akan menyediakan satu nilai pampasan kepada orang berhenti ini. Tapi TLDM dengan kerajaan Malaysia, mereka halau begitu saja macam anjing laut. Istilahkan begitulah. Istilah kurang ajarnya seolah-olah kita dihalau. Begitu saja, tidak ada jaminan. Kesan negatif yang berlaku kepada anggota yang sudah berhenti ini yang kita nak, maknanya kita tidak berpuas hatilah dengan kerajaan Malaysia, dengan Menteri Pertahanan, dengan Panglima Tentera Laut. Antaranya anggota diberhentikan dengan dipaksa mengisi borang, menandatangani borang, tidak mengambil tindakan undang-undang. Yang pertama. Yang kedua, anggota tidak ada sudah jaminan bekerja di luar. Mereka sudah ada kerja di dalam TLDM. Bila berhenti, akhirnya mereka ini menganggur di luar sana, tanpa pampasan yang jumlah pampasan pun cukup. Contoh bayangkan kalau dia hanya berkhidmat selama 4 tahun, konvoi 3 tahun, lepas konvoi dibuang begitu saja. Mereka hanya memiliki sejumlah simpanan yang begitu sedikit. Dan ini menyebabkan masalah sangat besar kepada mereka, ahli keluarga mereka. Ada di antara mereka yang sudah berkahwin, ada yang sudah ada anak-anak. Kerajaan tidak melihat permasalahan ini lebih jauh. Mereka hanya melihat kegagalan mereka menguruskan kapal yang tidak siap ni. Yang jadi mangsa anak-anak tempatan, rakyat tempatan, anak-anak Sabah, anak-anak Sarawak. Mereka makan duit rasuah daripada kapal tak siap, kita jadi mangsa. So ini persoalan yang sangat besar ni. Kalau tidak ada masalah, masakan orang berhentikan sampai 200 orang? Tidak ada dalam sejarah government, dalam kerajaan, baik kerajaan Sabah, baik kerajaan Malaysia, tidak ada dalam sejarah pemberhentian sampai ratusan orang. Tapi dalam TLDM berlaku. Ini kita nak dedahkan kepada masyarakat. Dan kita dalam Dewan Pemuda PAS Sabah pun melihat ini satu isu yang sangat besar, sebab dia melibatkan kepentingan rakyat. Dan yang seterusnya, dia tidak mematuhi kontrak. Ini skim kontrak ni. Ibaratkan kalau tuan-tuan tengok skim kalau dalam skim pendidikan, orang belajar 3 tahun dalam pendidikan. Selepas 3 tahun, dia graduate, dia akan jadi cikgu, pengajar, betul. Tetapi akhirnya kementerian kata kamu tak boleh jadi cikgu sebab cikgu sudah penuh. Kamu jadi kerani saja. Begitulah yang berlaku di sini. Bolehkah begitu? Adakah cikgu itu menerima dia jadi kerani setelah dikursus 3 tahun dalam diploma perguruan? Sudah tentu cikgu berkenaan tidak terima. Beginilah yang berlaku di peringkat Tentera Laut ini, skim ini, di peringkat kami. Sebab itu kita sangat seriuslah untuk mendedahkan kepada media. Dia melanggar kontrak dan seterusnya pampasan tidak diberikan dan anggota tidak terbela, kebajikan mereka bermasalah, dan akhirnya ada di antara mereka yang
bermasalah dari segi kekeluargaan, ibu bapa dengan anak dan sebagainya. Ini sebab itu saya kata ini sangat serius. Anggota yang dari Sabah salah satu lebih kurang daripada 200 orang yang berhenti ini ada lebih kurang 5-6 orang lah Sabah. Saya salah satunya, diploma teknologi marine. So skim dia apprentice, dia bagi diploma teknologi marine. So diploma teknologi marine ini dia tak seperti diploma di universiti ataupun kolej luar sana. Kita ditanggung penuh oleh TLDM bayar kepada UTM. Jadi kita persoalkan tu duit banyak tu, 8.000 satu semester. Di luar sana mana sampai 8.000, so 3 tahun 32.000 habis duit kerajaan, duit rakyat. Ada satu batch itu. Sekarang jumlah yang terlibat ni ada 1.000 orang. Yang sudah berhenti ini ada 160 orang yang sudah berhenti. Dan yang akan datang ada lagi, dia berperingkat-peringkat dia berhentikan. Jadi masuk peringkat ketiga. Sekarang ni peringkat ketiga pemberhentian. Sudah peringkat lah. Saya peringkat yang pertama, peringkat kedua sudah berhenti. Dan akan datang ni peringkat ketiga pula. Setiap anggota berhenti ni kena isi borang, tidak mengambil tindakan undang-undang. Jadi sini pun orang yang tidak belajar pun dia boleh fikirlah. Maknanya ini satu bentuk ugutan. Saya dedahkan satu lagi, kes ini kita sudah dedahkan di Haraka actually beberapa bulan yang lalu. Dan saksi utama kita dalam kes ini Panglima Laksamana Bersara Haji Imran Abdul Hamid TLDM. Laksamana Bersara Haji Imran Abdul Hamid TLDM. Dia ni adalah saksi utama penyelewengan kepada skim ini, skim DTN. Ini penyelewengan ini berlaku di peringkat, maknanya kita salahkan kerajaan Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia Indonesia. Masa itu yang Menteri Pertahanan ni Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Dia buat pada tahun, saya nak baca sikit. Penubuhan diploma teknologi marine ini adalah berdasarkan kepada penyusunan semula struktur kepakaran anggota teknikal TLDM yang dibentangkan semasa seminar jurutera pegawai pada tahun 1997. Dan kertas kerja ini juga telah disetujui oleh Mesyuarat Jawatankuasa Laksamana pada mesyuarat yang ke-27, iaitu 3 Februari 1998. Dia bermula pada tahun 1998 lah. Tapi maknanya dia bermula daripada sana, semua pelaksanaan tu gagal. Akhirnya jadi mangsa anak-anak Malaysia. Anak-anak tempatan tadi yang jadi mangsa dia diberi. Jadi bila kita ambil tindakan mahkamah kan, kita dipanggil oleh pihak tertinggi. Peringkat pertama dulu kita ambil mahkamah di Ipoh dulu, ambil lawyer. Tapi kita diugut. Kita diugut macam-macam ugutan lah. Maksud saya sendiri pernah dijatuhkan hukuman tata tertib macam komunis dia buat, tangkap senjata dan sebagainya, pasal ambil mahkamah saja. Jadi itu standard kerajaan Malaysia yang ada lah. Maknanya kalau rakyat bersuara sikit kena ugut. Bila diugut, ada 2-3 orang kawan kita yang tak tahan dengan ugutan tu, maka lawyer tu kita berhentikan lah. Dan sehingga saya sampai ke sini, kita sambung balik dan dibuat tawaran pemberhentian yang tidak ada dalam sejarah kerajaan Malaysia ataupun kerajaan negeri. Kena isi borang pula, tanda tangan, supaya tidak mengambil tindakan undang-undang. Baik, isu yang ditimbul oleh saudara Zulfikar ini, saya agak terkejut lah. Kita tak nak pendahan awal. Namun begitu, saya akan cuba panjangkan dalam pembahasan Kementerian Pertahanan nanti. Pembahasannya kita akan soal di mana harapan Kementerian Pertahanan 1,000 pelatih tadi. Apprentice TLDM. Apa nama dia? Apprentice TLDM. Apprentice. Ada singkatan dia. Apprentice TLDM. Apprentice TLDM lah. Jadi yang mana akhirnya saya agak terkilan apabila pendahan ini dibuat. Terkejut kita sebab 1,000 orang ni tak ditempatkan tempat yang sepatutnya lah. Kemudian diberhentikan dengan pelbagai alasan. Tentulah kementerian dia ada perancangan tau. Dia tak boleh main-main suka. Dia nak buat dia nak wujudkan 27 kapal dengan 1,000 perintis. Dia ada perancangan, dia ada bajet dia. Mana boleh kementerian suka-suka buat gitu? Ini negara, ni bukan duit personal. Jadi kalaulah belanjawan bajet telah dibentang mungkin di parlimen waktu itu, kemudian peruntukan sudah ada 27 kapal, kemudian sudah ada bajet 1,000 orang pelatih,
dan berbagai pangkat, kemudian kos gajinya, monumen dan sebagainya dah ada, tiba-tiba ditiadakan. Jadi di mana peruntukan itu? Kan? Sebab itu kita minta Kementerian Pertahanan mesti jawab di mana peruntukan 27 kapal itu dengan 1,000 orang pelatih yang dihantar ke UATM. Kemudian dah tak berlaku begitu, dihantar pula ke session tertentu lah, sehingga berlakunya pemberhentian secara beginilah. Ni 2 bekas anggota tentera kita yang berhenti disebabkan sudah tidak ada pilihan lain, sedangkan dia dipilih kelayakan beliau untuk berada sebagai pelatih maritim itu sepatutnya digunakan oleh kementerian sebaik mungkin, semaksimal mungkin lah. Ataupun duit negara sudah habis. Jadi bayangkan kalau ini makluman bocor pada negara luar kepada keselamatan negara, bagi saya agak membimbangkan rakyat Malaysia lah. Yang sepatutnya ada 27 kapal perang kan? Ya. Kapal perang tiba-tiba tak cancel, tak jadi, 1,000 orang pula tak tahu ke mana. Ada yang dah berhenti 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, masih bekerja lagi. Satu benda yang agak tak sepatut berlaku lah sebuah negara yang kita sebut negara maju, berpendapatan tinggi. Ini memberi kesan yang buruk kepada keselamatan negara lah. Jadi insyaAllah saya akan cuba panjangkan dan cuba berdialog dengan menteri ataupun soal jawab, dan saya akan mengenengahkan isu ini. Paling tidaknya 1,000 orang ni terjawab ke mana mereka sebenarnya, setakat mereka diperlukan oleh negara, dan diberi khusus ya setelah 8 bulan tu sebelum berhenti. Tak ada berhenti terus. Tentera dia bagi. Sepatutnya. Ini lagi isu. Semua tentera di 18, 21 dia akan diberi khusus 18 bulan. Ya. Kalau dia berhenti cukup kontrak. Atau tak cukup pun dia bagi. Untuk persiapan awal untuk menjadi orang awam. Jadi ini pun tak bagi. Satu lagi isu. Kan, bayangkan satu lagi isu. Sepatutnya kalau kerajaan dengan tanpa ada kenaikan gaji kan. Mana 1,200 sampai 8 tahun. Jadi penekanan zalim lah. Jadi pada saya patutnya kementerian mesti panggil 1,000 orang ni buat penjelasan. Kalau tidak kita akan pastikan Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi mesti jawab dalam parlimen berkaitan isu ini. Jadi kita akan ketengahkan insya-Allah. Okey. Terima kasih. InsyaAllah kita akan panjangkan. Saya kebetulan anggota terlibat dan kebetulan juga saya merupakan pemuda PAS Sabah. Kita akan setelah isu Mahkamah Negeri Sabah tolak, Hakim tolak, kita akan bawa isu ini ke Mahkamah Tinggi. Kita akan saman Kerajaan Malaysia dan TLDM di Mahkamah Tinggi. Bila filing? Filing ni kita buat pada 10 hari bulan 2 2011, baru lagi. Oh, tahun ni lah. Tahun ni juga. Bila saya filing tu 10 hari bulan 2011, terus keluar ini tawaran pemberhentian. So dia takut. Sebab tu dia suruh isi borang ni. Isi borang ni, yang saya kata borang ni sebenarnya ugutan. Nak jadi anggota DTM ni, skim yang TLDM anjurkan ni untuk untuk kelayakan dia yang diambil daripada keputusan SPM, SPMV, layak sama macam untuk masuk IPTA, IPTS. Dan ramai yang keputusan yang bagus sebab apa, masuk TLDM ada kerja, ada pelajaran yang dijanjikan, dah tu pangkat yang setimpal dengan apa yang kita belajar. Saya mengambil kira mungkin dia tolak sebab inilah, sebab borang ni. Kemungkinan, tapi kita akan bawa lah isu borang ni, kenapa perlu anggota menandatangani borang. Kita akan bawa ke parlimen dan kita akan bawa ke Mahkamah Tinggi.